Okey, baik. Jom kita berikan tumpuan seketika. Saya rasa ini ruang waktunya kalau kita rasa kita nak memberi sumbangan. Sebab hidup kita ni, saya selalu kongsi pada sahabat-sahabat saya kata daripada RM10 yang kita ada tu, sebenarnya ada portion ni, pai kita tu dimiliki oleh orang lain. RM1 untuk si dia, RM1 mungkin untuk sesiapa. Jadi baru kita ada rasa ketenangan dan juga keberkatan, insya-Allah. Tapi saya rasa yang lebih layak untuk bercerita tentang hal ini adalah mereka yang kita undang ke studio lah. Saya perkenalkan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fakhur Razi Hussein, merupakan duta amal kurban kita daripada Yayasan Amal Malaysia itu sendiri. Dan juga kita ada ikon untuk Yayasan Amal, iaitu Anita Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bikum. Okey, sememangnya setiap kali kalau ada segmen-segmen ada sikit Arab, saya keluarkan sedikit je elemen Arab tu. Khalil ya Ustaz, Khalil. Saya faham Ustaz. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Okey, bolehlah sikit Ustaz. Syukran. Aywa. Sikit. Okey, itulah kita nak cerita pasal kurban dan akikah ni. Sebabnya kita faham tak lama lagi insya-Allah kita akan berada di satu detik yang sebenarnya cukup besar dalam agama kita sendiri. Untuk Yayasan Amal Malaysia ni Ustaz, apa sebenarnya yang didukung, yang mesti dicapai, yang dibuat oleh pihak yayasan? Baik, Yayasan Amal Malaysia ni, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Amal Malaysia ni satu NGO yang memang fokus untuk misi-misi kebajikan, kemanusiaan. Kita punya motto pun beramal kerana Allah, dan berkhidmat untuk kemanusiaan. So untuk program korban pada tahun ini, kita punya kerja kita, field kita banyak. Tapi untuk korban tahun ini kita fokuskan di 14 buah negara. Khususnya negara? Yes. Okay. Kita dah 14 tahun dalam kita punya 14 tahun 14 negara, cantik. Yes, alhamdulillah. Dan 9 tahun masuk tahun ke-10 di bumi Afrika. Allahuakbar. Jadi kita fokuskan juga di bumi Afrika, di samping di Bangladesh, Filipina, di Rohingya dan lain-lain negara. Betul. Tahun ni macam saya sendiri, saya akan pergi ke Chad dan juga Cameroon. Saya dah 4 tahun. Tiap kali raya saya pergi ke Sudan. Kawasan pelarian perang. Jadi kita fokuskan di Afrika ni. Biasa orang tanya saya sebab apa pergi Afrika. Biasa di Rohingya. Biasa orang kata pergi Palestin, Syria, Rohingya. Saya kata kalau di Afrika ni tempat yang orang tak pergi. So orang tak, dunia kurang memberi tumpuan. Dan sedangkan krisis yang berlaku di Afrika ni, di Sudan, di Chad, Cameroon, Ethiopia, Uganda dan sebagainya ni, krisisnya tak kurang dahsyat juga seperti apa yang berlaku di Rohingya, di Palestin, di Syria, pembunuhan, peperangan dan sebagainya, kebuluran, penderitaan. Kurang kita nak kenali. Yes, orang tak tahu. Sedangkan krisis sangat teruk. Jadi paling kurang kita pergi, kita nak tunjuk, ada rupanya orang Islam ni di hujung Asia yang tahu tentang situasi mereka. Jadi alhamdulillah kita tiap-tiap tahun pergi, dan ini tahun pertamalah di Chad dan juga di Cameroon, insya-Allah. Sebenarnya kalau di sana saya rasa perkara yang sama jugalah. Kalau dengan kehadiran orang kita di sana, mereka pasti gembira kan. Keperluan mereka kat sana sebenarnya kalau kita kata keperluan dari segi bantuan sokongan hidup, saya rasa itu normal lah. Maksud saya dari segi dakwah itu sendiri, kadang-kadang mereka perlukan itu lebih untuk mereka lebih memahami Islam itu sendiri. Betul tak Ustaz? Betul. Dari segi keperluan ni, di kawasan pelarian perang ni, khususnya di Afrika ni, keperluan yang paling mendesak 3. Yang pertamanya pendidikan, yang keduanya bekalan air bersih, yang ketiganya perubatan. So, ada orang tanya, kalau pergi bawa daging ni, apa yang kita mampu ubah? Sebenarnya korban adalah kunci paling besar untuk kita akses ke kawasan-kawasan berisiko dan juga ekstrim ni. Kalau kita nak pergi saja memang payah nak masuk. So kita bawa korban, diorang bagi jalan yang luas, bagi escort polis, kerajaan, gubernur bagi bantuan. Yang penting saya nak itu kita dari sini, kenapa nak ke sana? Anita dah pergi ke belum? Belum. Bila nak pergi? Harap-harap tahun ni insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Tapi dengannya kali ini merupakan kira penampilan sulung Anita bersama pihak yayasan atau macam mana sebenarnya? Untuk yang pengalaman saya bersama Yayasan Amal Malaysia ni dah 2 tahun sebenarnya. Dari tahun 2016 hingga sekarang lah. Alhamdulillah sejak saya ikut menyertai menjadi sukarelawan sebenarnya Yayasan Amal ni asalnya. Saya masih berada lagi dengan Yayasan Amal sebab saya saya percaya dengan NGO Yayasan Amal sendiri. Dia punya keprihatinan dia meneroka, mencari, menggali kawasan-kawasan pedalaman manusia-manusia Islam Muslim yang ada, yang kita duduk di sini sekarang kita sangat selesa. Rupanya masih lagi masyarakat Muslim yang di luar sana, di kawasan pedalaman sana, especially yang saya follow sekarang di Sabah dan Sarawak, yang sangat susah lah. Memerlukan, memang sangat memerlukan dari segi bimbingan untuk agama, dari segi kehidupan
Makanan, kalau pengalaman saya sendiri, kiranya kalau kita bangun pagi, kita tahu juga bangun pagi kita nak prepare breakfast. Tak ada. Masih ada lagi Masih ada lagi pengalaman saya nampak Yayasan Amal perkenalkan kepada saya. Nah, Anita, ini masih ada lagi di bumi Malaysia ni. Masih makan ubi kayu. Jadi benda macam inilah membuatkan saya rasa macam buka mata saya. Dan bila ada amal korban di luar negara, saya rasa macam kalau di Malaysia pun ada lagi. Apatah lagi di luar negara yang sangat-sangat memerlukan. Dan saya rasa memang saya terpanggil mohon Yayasan Amal ajaklah saya untuk ke sana melihat sini, sebab benda macam ni akan menjadi pedoman pengajaran untuk kita, bukan saya dengan keluarga saja. Betul. Boleh juga saya jadikan peminat pun akan respect dekat situ dengan Anita, dan saya indirectly dia akan membuatkan mereka akan follow Anita bersama, kan? Betul. InsyaAllah. Itulah orang kata apa, tugas sebagai seorang ikon, kan, mengajar, support Yayasan Amal sendiri, dan juga kita jadi ikon untuk orang ramai lah. Saya percaya dengan konsep badan yayasan ataupun mana-mana NGO seperti ini, ianya lebih ke arah dakwah bilhal, berdakwah melalui perilaku dan juga bahasa-bahasa yang baik. Dan saya rasa itu pendekatan yang digamalkan oleh pihak Yayasan Amal. Okey, kita cerita pasal projek untuk kurban ni. Konsepnya ada dakwah bilhal. Tapi apa aktiviti dia, Ustaz? Kalau di kawasan pendalaman ataupun kawasan pelarian ni, di samping kita bawa lembu, bawa kambing, korban, akikah dan sebagainya, kita juga ada program perubatan. Kita bawa doktor-doktor datang sekali, kita buat program untuk kanak-kanak, program untuk ibu-ibu yang ada di kawasan pelarian. Sebab dia orang ni sentiasa stres. Sentiasa stres. Kita datang tu pun dia orang dah menangis. Menari pusing kawasan kemah pelarian. So dia menggembirakan mereka saat hari raya Aidiladha. Dan kita kata bila Yayasan Amal pergi ni bawa korban, ianya macam saya sebutkan tadi lah, kunci paling besar bila kita dapat, selepas itu ada program susulan. Selepas bulan 2 bulan kita pergi lagi. Sebab diorang dah kenal kita, kerajaan dah kenal, Kerajaan Sudan dah kenal contohnya. Kita pergi lagi dan kita boleh buat program susulan selama setahun, 2 tahun. Tiup well, pendidikan, perubatan dan sebagainya. Alhamdulillah. Yang penting sebenarnya itu katakan sebenarnya mana-mana NGO ni mereka menyerahkan segala kepada Allah Taala, sebab dia pergi ke satu tempat yang krisis, tempat yang sangat kritikal, berisiko juga. Itu ayatnya berisiko. Macam anda sendiri tak macam mana sebenarnya timbul rasa keberanian tu? Kenapa sebenarnya nak bersama juga? Sebab kita nak ajak orang memberi bantuan. Kalaupun mereka tidak ada kekuatan fizikal nak pergi ke tempat tu, mereka memerlukan ikon selebriti seperti anda berdua untuk nak bantu bersama dengan kaedah yang lain. Macam inilah bagi saya, kalau nak ikutkan, saya ni pun bukannya seorang yang lasak, yang berani, yang kuat sangat, very dia jaga-jaga, very dia, kan. Tapi itulah pengalaman saya ikut masa sebelum ni di Sabah, Sarawak. Sebenarnya masa mula-mula saya ikut pun, saya punya pemikiran pun, betulkah aku ikut ni? Itu yang mengajar saya lah. Betulkah aku ikut ni? Dari bila saya pergi ke satu tempat, pertama sekali saya ikut di Kampung Bungan Kecil di Sarawak. Pedalaman tu. Di situ masa balik je pergi menangis. Macam menangis, betul aku ikut, macam menyesal balik ikut. Bila balik menangis juga, menangis. Dia perasaan memang lain. Bagi saya, salah satu proses penyucian jiwa ni adalah salah satu kita menjadi sukarelawan juga. Dan di situ bermulanya saya belajar dan belajar, bukannya pergi sekali tak datang dah. Rupanya Allah bukakan hati saya, pergi sekali dan nak ikut lagi. Rupanya Pulau Bangi yang saya pergi di Sabah lagi teruk keadaan dia. Mungkin dengan pelajaran yang pengalaman yang saya kutip tu, insya-Allah mungkin ada sedikitlah keberanian, ada sedikit pengalaman yang kita tahu dah nak prepare macam mana mental, fizikal untuk ke tempat yang lebih mencabar lah. Itu dia katakan kena bertindak di luar kotak, kena berani, dan itu dijadikan sebagai asbab untuk kita menyucikan diri sendiri dan juga membantu orang lain. Jadi kalau mereka nak follow anda, pergi saja Instagram lah, kan, kalau nak tahu betul tak? Kalau nak ni boleh juga melalui Instagram saya Anita Baharum lah. Kalau Facebook Anita binti Baharum. Itulah bagi saya yang penting sekarang ni ialah nawaitu kita. Nawaitu kita. InsyaAllah kalau kita pergi niat kita ikhlas, betul-betul nak membantu, insyaAllah Allah akan bukakan hati kita. Okey, kalau nak bantu macam mana Ustaz di ruang ni? Untuk bahagian nombor telefon ni, yang ingat nombor telefon ni, hantar kita lah. Saya jaga bab-bab tu lah ya. Okey. Bukan operatornya lah, kan? Kalau operatornya macam ni, saya rasa ramai orang call nanti. Okey, saya bagi tahu orang kata platform-platform kaedah untuk cara nak menyertai misi korban ni. Okey, untuk penyertaan ibadah korban dan akikah dan wakaf juga ya. Wakaf Al-Quran melalui beberapa platform. Okey, yang pertama melalui laman web, iaitu anda boleh layari www.amalkorban.com atau juga melalui Facebook Amal Korban dan Akikah Online.
dan juga melalui talian hotline dan juga WhatsApp iaitu 012 965 4802 atau 011 11234655. Itu hotline lah. Okey, juga menerusi saya ke, nak tanya dekat IG saya ke, Facebook saya ke, ataupun dekat Ustaz Muhammad Fakrul dan juga yang wakil-wakil yang terlantik dan lain-lain lah. Saya rasa yang mudahnya kalau sini adalah Yayasan Amal Malaysia. InsyaAllah di situ ada segala dari segi detailnya kan. Saya juga nak share jugalah harga-harga korban kita yang menarik sangat ni. Untuk sebahagian lembu cuma RM350 saja. Betul. Seekor lembu 2,450. 2,450 hanya dengan seekor lembu. InsyaAllah. Seekor kambing 450. Sebagai unta insya-Allah RM 600 dan juga wakaf Al-Quran hanya RM25 senaskah, kalau 4 100 saja. Kita bukan menjual tetapi sebenarnya kita adalah untuk kita mendapatkan sedikit perkongsian dari sumbangan. Terima kasih kepada Anita, terima kasih kepada Ustaz. Insya-Allah kita akan berdoakan segalanya dilancarkan, dipermudahkan. Yang lebih penting adalah macam kita cakap tadi lah, daripada RM10 tu kita kena ingat-ingatlah ada hak orang lain. Ada betul Ustaz? Betul. Mas Lama, syukur jazilan khasiran. Hebat, syukur. Okey.